SPM tahun 2007. Diberi satu sektor pada bulatan ni diberi AD-nya 8. Oh, AD-nya 8. Jadi cikgu masuk kat sini ya. Dari A ke D ini diberi 8. Okey. BA yang ini sama dengan AO. Sama dengan OD, sama dengan DC. Oh, maksudnya panjang ini semua sama. Sama. Iaitu panjangnya ialah 5. Jadi maksudnya panjang ini 5. Jadi sini 5, 5, 5, 5. Dan ini adalah suatu sektor OBC berpusat di O. Dengan jejarinya ialah 10. Sebab kita tahu tadi ni 5, 5, maka jejarinya ialah 10. Soalannya, cari panjang lengkok BC. Dia nak panjang lengkok sini. Macam mana tu nak buat tu? Nak cari panjang lengkok. Panjang lengkok. Formulanya tadi ialah S sama dengan R theta. Nak cari panjang ini. Yang lengkok ni. Sudutnya dekat sini, cikgu tulis kat sini sudut BOC dia dah ada bagi, tak perlu cari lagi. Iaitu 1.85 radian. Okey. Kalau dia dah bagi senang. Kalau tidak kita kena guna petua cos tadi. Panjanglah ceritanya. Jadi sekarang dia dah bagi dah. Jadi nak cari panjang lengkok BC. BC ini S sama dengan R theta. Dan R-nya ialah, tadi kita dah masukkan semua, dapat 10, 5 tambah 5. Okey, dan theta-nya ialah 1.85. Jadi kena ingat tadi bahawa theta dekat sini mesti dalam radian. Jadi dah memang dalam radian dah, tak ada masalah. So tinggal lagi nak darabkan saja, dapatlah 18.5. Itulah dia panjang lengkok BC. Okey, itu soalan A. Soalan B. Luas kawasan berloret. Nak cari luas kawasan berloret sini. Okey. Boleh tak guna formula tadi? Mana formula tadi? Ni. Ni. Nak cari kawasan berloret ini, boleh tak guna formula ni tadi? Setengah R kuasa 2 theta tolak sin theta. Boleh tak? Tak boleh. Yang lain? Boleh ke tak boleh? Berbeza tak rajah ini dengan rajah ni? Berbeza. Berbeza. Sebab yang rajah yang ini, dia tak lalu perentas. Ini dipanggil perentas. Ini. Daripada M ke N. Patutnya di garis B ke C. Itu baru boleh guna formula ini. Okey, jadi sekarang dia kat tengah sini. Jadi tak boleh. Jadi ideanya mirip sama juga, iaitu kita kena cari luas sektor. Saya buat bentuk sektor sini. Kita kena cari luas yang besar dahulu. Lepas tu tolak dengan luas segitiga. Luas sektor ini tolak dengan luas segitiga ini, barulah kita dapat luas kawasan berloret itu. Okey, jadi sekarang kita nak kira luas sektor. Okey, senang. Luas sektor boleh kira dah. Iaitu luas sektornya adalah sama dengan setengah, ingat formula balik semula ya, R kuasa 2 theta. Okey, setengah, R-nya ialah 10 kuasa 2 dan theta dekat sini ialah sudut dekat ni lah, iaitu 1.85. Dan sudut ini dan R theta dengan setengah R kuasa 2 theta, kedua-dua formula ini sudut mesti dalam radian. Jadi dah memang dalam radian, tak ada masalah. So tinggal kita nak selesaikan sahaja. Kita dapat dekat sini 100 darab dengan 1.85 bahagi dengan 2. Okey, kita dapat luas sektor ini ialah 92.5. Okey. Sekarang kita dah dapat yang tu, dapat semua sekali. Tinggal lagi sekarang kita nak dapatkan luasnya yang atasnya je, yang bawah ni tak nak. Bawah ni bentuknya segitiga. Jadi kita kena tolak bentuk segitiga tu. Jadi kita kena kira luas segitiga ini. Nak guna setengah rak tapak rak tinggi ke? Boleh juga kalau nak guna setengah rak tapak rak tinggi. Macam mana caranya kalau nak guna setengah rak tapak rak tinggi nak kira luas ni? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Okey. Sekejapnya. Pakai petua kos. Petua kos. Ada Petua kos. Mari. Ni. Sekejap cikgu tunjuk ni. Ini. Okey. Sini. Sini cikgu tunjuk segitiga ni ya. Ini. Di sini 5. Di sini pun 5. Okey. Ini 8. Okey, sekarang cikgu buat macam ni. Tegak macam ni. Sebagai gambar darjah.
Sini jadi berapa separuh ni? Kali 8, 4. 4. Sini pun 4. Boleh cari tak tinggi ni? Boleh. Guna apa? Pythagoras theorem. Ya. Oh, jadi kita boleh cari dia punya tinggi ni. Tinggi itu adalah sama dengan ini yang apa hipotenusnya kan? 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Maka dapatlah 25, tolong kira. 25 tolak dengan 16. Okey. Maka dapat dia punya 9. Punca kuasakan. Dapatlah 3. Kan biasa kan? 3, 4, 5. Kan? Dapat 3 sini. Boleh tak kira luas segitiga ni dah? Guna cara yang biasa. Manual yang kita sebelum ini. Boleh. Dengan tapak. Yang ini kita angkat tapak lah. Tapak iaitu 8. Darab tingginya 3. Dapat 4 kali 3 ni pun mudahkan. Dapat 4 kali 3 ialah 12. Okey, dah siap. Cumanya sekarang kita nak kira luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek ini ialah luas sektor 92.5 tolak dengan luas segitiga 12. Okey, dapatlah jawapannya 80.5. Okey, itu luasnya. Luas kawasan berlorek. Kalau dekat sini, kalau misalnya awak terlupa pasal penggunaan teorem Pythagoras ni untuk dapatkan tinggi dia, masih boleh jawab mencari luas segitiga ini, iaitu kita kena guna formula tu lah. Macam tadi, cos, betul cos tadi. So, cos tadi kita dapatkan sudut ni dulu. Dah dapat sudut ni dulu, barulah kita guna setengah AB sin sudut itu. Itu melibatkan rumus dalam penyelesaian segitiga. Solution of triangle. Solution of triangle. Ini soalan SPM tahun 2012. Tengok, cari idea dulu. Okay, diberi sektor OPQ. Kemudian diminta kita hitungkan nilai theta. Cari nilai theta. Lepas tu diminta kita cari perimeter kawasan berlorek. Dan akhirnya luas kawasan berlorek ini. Okey. Isi dulu maklumat yang diberi. Okey, diberi dekat sini. Radiusnya ialah 16. So panjang sini OQ untuk sektor ini. Sektor QOP dekat sini, radius dekat sini ialah 16 jari dia. Okey. Kemudian diberi OR sama dengan RQ. OR sama dengan RQ. Ini sama panjang. Iaitu diberi 10. Ini 10 dan ini pun 10. Okey. Maka lagi dia suruh guna pi bersama dengan 13,142. So awak kena alert ya dalam soalan sama ada pi nya 22.7 atau 13,142. Okey, soalannya hitungkan nilai theta kepada 3 tempat perpuluhan. Right. Jadi soalan yang pertama, kita nak menjawab soalan yang pertama, iaitu nak cari sudut. Nak cari sudut dekat sini. Okey, jadi bila nak cari sudut, awak kena guna segitiga yang ini. Ini 10, ini 10, ini 16. Okey, macam mana cara nak cari sudut? Kita boleh dah tunjuk dah mula-mula tadi kan. Kita kalau soalan macam ni, nak cari sudutnya kita guna rumus cos. Cos. Bila satu sudut pun tak tahu tiga sisi saja, tak ada berlaku silang antara sisi dengan sudut, maksudnya memang kena guna ketua cos. Jadi nak cari sudut theta, jadi kita kata cari cos theta. Cos theta adalah sama dengan, cikgu terus je ketua cos itu, cikgu dah ubah sesuai, letakkan cos theta itu di depan. Bermaksud di sini dua sisi di kiri kanan theta ini, iaitu 16 ini kita kuasa 2 kan, 10 pun kita kuasa 2 kan. Okey, kemudian kita tolak dengan sisi yang bertentangan dengan sudut theta, iaitu 10 kuasa 2. Bahagi dengan 2 darab 2 sisi di kiri kanan sudut, iaitu 2 darab dengan 16 darab dengan 10. Okey. Ini boleh tekan kalkulator. Tolong cikgu. Tolong kira dapat berapa cos theta-nya? Ada dapat? 36.87.
Betul tu? Dia punya data. Oh, oh buat terus Okey, dekat sini kita dapat 0.8. Jadi dapat titanya shift cos ialah 36.87. Okey, dah dapat sudut tita. Okey, yang ini sudut titanya tapi dia nak hitung nilai tita kepada 3 tempat perpuluhan dalam radian. Lupa ni. Ini mesti pada tempat perpuluhan ni dalam radian. Okey, saya sambung sini. Boleh lah. Dalam radian. Nah, kalau dalam radian bermaksud sek tita dekat sini titanya adalah sama dengan 36.87 darab dengan nak tukar kepada radian pi di atas. Okey, jadi 36.87 darab dengan 3.142 okey bahagi dengan 180. 0.643 3 tempat perpuluhan. Okey, 0.644. Okey, itulah jawapannya. 0.644 radian. Yang ini dalam radian. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Perimeter kawasan berlorek. Okey, soalan yang kedua. Nak kira perimeter. Ini kawasan berloreknya. Ini dah tahu dah 10. Okey, sini berapa RP? 6. Ya, sebab dia jarinya 16. Sini dah tahu 10, tentulah sini 6. Betul. Ini 6. Jadi untuk perimeter ialah 10 tambah dengan 6 tambah lagi dengan panjang lengkok PQ. Baru kita dapat perimeter dia. Jadi bermaksud dekat sini 16 tambah dengan panjang lengkok PQ ialah formulanya R theta. Jadi 16 tambah dengan R-nya, lengkok ini jarinya 16. Jadi 16 dan theta dekat sini ingat kita kena ambil yang dalam radian. Jadi 0.644. Okey, tekan kalkulator. 26.304. Perimeter dia. Perimeter kawasan berlorek. Okey. Pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah luas. Dia nak luas yang ini pula. Tadi perimeter, sekarang nak luasnya. Jadi kalau nak cari luas, kita mesti ada idea macam mana nak cari luas itu. Mula-mula kita kena cari luas yang besar. Luas yang besar ialah bentuknya bentuk sektor macam ni. Cari luas yang besar dulu. Lepas tu tolak dengan luas segitiga. Sama aja macam tadi kan. Cuma dia tukar-tukar bentuk lah sikit. Luas sektor tolak dengan luas segitiga. Okey. Adakah boleh guna rumus yang tadi tu? Ni rumus ni boleh tak? Boleh guna rumus ni? Tak boleh sebab dia bukan perentas. Hanya yang perentas sahaja macam ni boleh. Ni sekarang dia condong ke sini. Tak boleh. Okey. Jadi kalau tak boleh kita kena guna ini kena buat secara berasingan. Jadi yang rumus yang ini luas sektor ialah setengah R kuasa 2 theta. R-nya ialah 16 kuasa 2 dan theta-nya mesti dalam radian. 0.644. Okey. Ini ialah cikgu guna rumus setengah R kuasa 2 theta dan theta mesti dalam radian. Okey, itu dapat ni. Luas sektor ni. Okey. Ni kalau kira terus dapat dah ni luas sektor dia. Sekarang ni luas segitiga tak tahu lagi. Okey, luas ni. Siapa tolong kira ni? 16 kuasa 2 darab dengan 0.644. Okey, bahagi 2. 82.432. Okey. Kemudian kita nak kira luas segitiga. Luas segitiga formulanya ialah setengah. Sebab sudut kita dah tahu. Jadi kita boleh guna, tak boleh guna setengah tapak darab tinggi. Tapi kita kena guna setengah AB sin C. Yang ini. Iaitu setengah AB ini ialah sudut di kiri, sisi di kiri kanan. Di sebelah menyebelah sudut. Iaitu 16 dengan 10. Jadi dekat sini 16, 10, sin. Sudut dekat tengah-tengahnya. 16, 10, sudutnya. Sudut ini, kalau sin, sudut ini mesti dalam degree. Iaitu sudut tadi kita dah kira kan degree-nya. Iaitu 36.87. 36.87 darjah. Okey, jadi boleh tekan kalkulator.
Ha. Okey, ini 0.5 darab dengan 16 darab dengan 10. Okey, dapat 80 sin 36.87. Okey. 48.0000 bermaksud 48. Dah dapat. Jadi untuk mengira luas kawasan berlorek, maka luas kawasan berlorek adalah bersamaan dengan luas sektor luas yang besar 82.432 tolakkan dengan segitiga yang tak berlorek ni kita buang Jadi tolak dengan 48. Jadi dapatlah berapa tu? Dah terlelap apa ni? 34.432. Ya, 34.432. Okey. Itulah dia luas kawasan berlorek. Soalan SPM tahun 2017. Okey. Diberi dekat sini jejari bulatan. Okey, ni bulatan. Jejarinya ialah R. Okey. Kemudian panjang lengkuk AB ialah 2. Panjang lengkuk AB jejarinya dekat sini ialah R. Kemudian panjang lengkuk CD ialah 7. Ni 2 AB, panjang lengkuk sini 2. Panjang lengkuk CD ialah 7. Okey, kemudian diberi lagi BC-nya 10. Panjang sini dari B ke C sini 10. Okey. Lagi apa dia bagi? Cari nilai R dan nilai theta. Maksudnya tadi diberi jejari bulatannya ialah R. Jadi sini R. Sini pun R. Okey. Soalannya, gunakan pi-nya 3.142. Okey, dah. Soalannya cari nilai R dan nilai theta. Nak cari R. Okey, untuk cari R adalah sama dengan, kita nak cari R dekat sini ialah untuk bulatan ni, bulatan yang kecil ni. Okey, kemudian kita dah tahu lengkok ni, lengkok AB. Lengkok AB ini ialah 2. Bermaksud S untuk AB adalah sama dengan 2. Dan bila S formulanya ialah S sama dengan R theta. R theta adalah sama dengan 2. Okey, maka theta adalah bersamaan dengan 2 per R pindah sini jadi 2 per R. Macam tu. Okey, kemudian kita buat satu lagi. Sebab dia ada 21 lagi, kita tahu dekat sini 7 pula. Tadi panjang lengkok kita guna ni 2 kat sini. Dapat ini. Okey, guna satu lagi yang 7 ni pula. Okey, yang 7 Okey. Panjang lengkok untuk apa ni? Ni tadi panjang lengkok AB, ni panjang lengkok CD. Okey, panjang lengkok CD adalah sama dengan 7. Dia dah bagi dah 7. Okey, panjang lengkok formula dia sama, R theta. R theta sama dengan 7. Tetapi untuk panjang lengkok CD ni yang 7 ni, dia jarinya bukannya R, tapi dia jarinya daripada O sampai ke C di sini. Iaitu dia jarinya R tambah dengan 10. Itu jarinya ini. Jadi kita kena ubah jari ini kepada R tambah 10. Okey, tapi sudut theta sama sebab dia bucur apa? Sudut dekat sini kalau tarik ni sama je sudutnya theta. Sudut sama. Samakan dengan 7. Jadi R sahaja berubah kepada R tambah 10. Okey, kemudian kita darab ini theta ini kita gantikan dengan apa yang ada dekat atas ni tadi kita dah tahu. Ini macam seolah-olah macam saya persamaan serentak lah. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Lepas tu masukkan 1 dalam 2 dekat sini. Jadi kita akan dapat R tambah 10, theta-nya ialah 2 per R. Ganti je 2 per R. Sama dengan 7. Okey. Jadi kita bawa untuk penyelesaiannya, kita bawa R ini sebab dia bahagi R. R ni boleh bawa ke sini. Jadi dia akan jadi untuk hilangkan R. Macam mana nak buat ni? Ini dia bukan ambil tambahan lagi dah. Ini dia algebra biasa. Ini cikgu darabkan ini ke sini. 2 darab R, 2R. 2 darab 10, 20. R ini bawa ke sini jadi 7R. Jadi awak nampak sekarang semuanya dalam sebutan R dah. Jadi kita akan dapat nilai R-nya.
Jadi dekat sini 2R, 7R ni bawa pindah sini jadi tolak 7R, 20 ni pindah sini jadi tolak 20. Jadi 2R tolak 7R ialah negatif 5R sama dengan negatif 20. R sama dengan 20 bahagi dengan 5, R-nya ialah 4. Jadi ada kalanya penyelesaiannya ni melibatkan persamaan macam seolah-olah sistem persamaan tu. Okay, sebab maklumatnya dia beri ni. Dia beri ni, dia beri ni. Dia beri panjang lengkok ni sudutnya. Ini panjang lengkok ni sudut yang sama. Jadi kita gunakan yang itu. Persamaan satu. Dia bukan XY lah. Tapi theta dengan R. Gantikan. Lepas tu R ni pindah sini, ini darabkan. Okey, dapat macam ni, dapat R-nya 4. Okey, soalannya lagi ialah dia suruh cari theta. Dan cari nilai theta. Macam mana nak cari nilai theta? Theta adalah sama dengan 2 per R. Jadi maka theta adalah sama dengan 2 per R. R tadi dah dapat 4. Maka thetanya adalah sama dengan 1 per 2. 0.5 radian. Radian. Biasanya kalau radian ni dia perpuluhan lah, kecil-kecil nombor dia. Itu dalam radian lah tu. Kalau nombornya puluh-puluh, teratus, itu dalam darjah lah tu. Okey. Selesai untuk soalan yang pertama, soalan A. Okey, soalan B belum lagi. Soalan B ialah cari luas kawasan berlorek, luas yang ini. Macam mana nak cari luas ni? Mula nak cari luas mana dulu? Dia nak luas yang ini sahaja. Mula-mula cari luas mana? Ideanya. Kita kena cari luas yang besar. Cari luas yang besar. Ini luas sektor yang besar ni. Cari luas sektor besar ni. Lepas tu kita nak tolak apa? Tolak dengan yang tidak berlorek. Luas yang besar itu ialah luas ODC. Luas besar ni. Tetapi luas kawasan berlorek ni yang ini sahaja. Jadi yang ini dia tak mau. Okey. Luas yang kecil, sektor kecil dia tak nak. Lepas tu luas yang hujung tembereng ini pun, segmen hujung ni pun dia tak nak juga. So kita kena tolak. Jadi luas yang besar, tolak ini, tolak sini. Okey, pengiraan. Luas yang besar itu adalah yang besar ini. Kita kira yang besar dulu. Ya. Kalau kita tak payah cari yang besar, kita ambil yang segitiga yang besar saja, lepas tu tolak dengan yang kecil punya sektor. Pun boleh juga, lagi cepat. Kan? Lagi cepat. Betul juga. Idea Mbak Nibernas ni. Sini. Tak perlu cari yang nak tolak-tolak lagi 2 kali kerja. Boleh. Okey. Luas yang ini saja. Okey. Lepas tu nak cari luas segitiga. Formula dah tahu dah. Kita kena guna formula. Ni satu lagi idea. Luas segitiga sahaja. Tak payah buang masa nak tolak ni. Tolak sahaja dengan luas yang kecil ini. Pun boleh. Okey. Sekarang kita cari luas segitiga yang ini. Luas segitiga ODC. Okey. Luas segitiga. Formulanya ialah setengah AB sin C. Okey. Setengah AB sin C. Jadi AB itu ialah di dua sisi di kiri kanan. C ini ialah sudut di tengah-tengah. Okey, tadi R kita dah cari. R ialah 4. Maka sini 4. Maka panjang sini ialah 10. Okey, jadi dekat situ kita dapat setengah. Panjang sini ialah 14. Panjang kiri kanan dia ni 14, sini pun sama 14. Jadi kita boleh buat setengah dalam 14 kuasa 2. Sebab 14 dalam 14, 14 kuasa 2. Okey, sudut. Kalau ini sin, sudut ini boleh ambil ni ke? 0.5? Tak boleh. Tak boleh. Kalau sin mesti sudutnya dalam darjah, dalam degree. Okey, jadi kalau dalam degree, berapa tu? Tukarkan dia. 0.5 ini nak tukar kepada degree, darab dengan 180 bahagi dengan pi. Degree mesti di atas. Okey, 0.5 darab 180 bahagikan dengan pi. Dapat 28.644. 28.644. Okey, 4 angka berarti dah cukup. Okey, selesaikan ni. Selesaikan. 14 kuasa 2. Okey, sin dengan sudutnya 28.64. Kemudian bahagi 2. Okey, 46. 46.97. Okey.
Itu luas segitiga. Sekarang luas sektor kecil ini iaitu sektor kecil OAB. Setengah, apa dia? R kuasa 2. R kuasa 2. R-nya berapa? 4. 4 kuasa 2. Kemudian terus theta. Theta-nya ialah dalam radian. 0.5. Okey, kalau luas sektor tadi ialah setengah A darab setengah R kuasa 2 theta. Macam tu saja. Okey, ini kalau sektor macam ni. Setengah R kuasa 2 theta. R adalah dia punya jari, theta adalah sudut dalam radian. Ini dia. Jadi dapat dekat sini 16 bahagi dengan 2, kemudian darab dengan 0.5. Okey. Maka kita dapat kawasan berlorek. Atas sikit. Luas kawasan berlorek adalah sama dengan 46.97 tolak dengan 4, maka dapatlah jawapannya iaitu 42.97. Okey, itulah dia jawapan untuk luas kawasan berlorek bagi soalan SPM tahun 2017. Okey. Okay, kita pergi pada satu lagi soalan yang terakhir. Ada pertanyaan untuk soalan yang ni? Dia dua formula saja, S sama dengan R theta, satu lagi areanya A sama dengan setengah R kuasa 2 theta. Theta-nya radian. Cumanya semasa menyelesaikan soalan, ada kalanya menggunakan sistem persamaan, menggunakan teorem Pythagoras, menggunakan penyelesaian segitiga tu. Jadi dia ada hubung kait dengan topik-topik ataupun bab-bab yang lain. SPM 2014. Alright. Itu bentuk dia. Dia beri, cikgu bacakan soalannya ya. Soalannya ialah Raja menunjukkan pandangan hadapan bahagian lukisan mural berbentuk segi empat sama. Ini segi empat sama. Maksudnya kalau sini 6 cm, sini pun 6, 6, 6. Okey. Pada dinding bangunan sekolah, PT adalah lengkok bulatan dengan berpusat O. PT. Ini T. PT, lengkok ini pusatnya dekat berpusat di Q. Ini pusat Q. Lengkok yang ini pusatnya dekat Q. Ini sektor lah maksudnya. Ini lengkok, ini sektor dia. Okey. Kemudian QT adalah lengkok bulatan berpusat di P. Ini pun QT dekat sini, lengkok bulatan juga, sektor juga. Dia pusatnya dekat sini P. Okey. Kawasan berlorek menunjukkan bahagian yang perlu dicat semula. Ini yang lorek ni dia nak cat warna merah. Okey. Sekarang ni dia suruh kita kira kawasan berlorek yang perlu dicat semula. Yang ni tak payah cat, dia nak cat yang atas ni sahaja. Okey, dia suruh kira kawasan ini. Soalan tahun 2014. Okey, mula-mula. Apa yang awak nampak dekat sini? Kalau diberi jari pula. Sisinya 6. Sisi sini 6, PQ ini 6. Berapakah panjang PT? Ini ialah sektor bulatan tadi. TQ ini sektor bulatan, bentuk macam ni. Yang ni. Okey. QP adalah sama dengan PT lah. Ini mesti sama dengan ni kan sebab dia lengkok membentuk sektor. Ni lengkoknya. Ini pusat dia. Ni. Jadi panjang PT mesti sama dengan panjang PQ sebab dia jari radius dia. Jadi dekat sini pun 6. Begitu juga dengan yang satu lagi ni. Sektor PTQ. Ni. Sektor yang macam ni. Sektor PTQ. Okey. Kalau sini 6, maka QT pun 6 lah. Sebab dia membentuk sektor. Okey. Jadi kalau sini 6, ini 6 juga. Ini pun 6 juga. Apa kesimpulan dapat buat? Kalau semua sudutnya sama, semua sisinya sama, maka dia punya sudutnya dekat sini sama. Sisinya sama, sini 6, sini 6, sini 6 jadinya. Kalau dia jadi segitiga sama sisi, ini sama panjang semua. Maka berapa sudut dekat sini? 60. Berapa sudut sini? Ya, kalau segitiga sama ke semua panjang dia, maka sudut dekat sini ialah 60. Okey, 60. Ini 60. Habis dah dapat cikgu. 60. Okey, 60 darjah. Alright. Sekarang dia suruh kira
luas kawasan yang luar ni. Jadi apa ideanya? Mula-mula nak kena cari yang mana? Segi 4 dulu. Carilah luas yang besar ni. Okey, nanti kalau awak tengok buat je cari luas segi 4 yang besar dah ada markah dah. Jangan awak buntu je macam tu Cari luas segi 4 yang besar dulu. Luas segi 4 sama tu. Okey. Cari luas ni. Lepas tu kita nak yang atas saja. Tak nak ni yang ni. Macam mana nak buat? Okey, kalau cikgu tutup yang ni yang kecil yang ni. Tutup kat sini. Awak nampak bentuk apa tu? Sektor. Bentuk sektor. Jadi kita kena tolak sektor ni. Okey. Lepas tu tolak apa lagi? Sektor lagi. Yang cikgu, yang ini kita dah tolak Yang ini kita dah tolak. Segmen. Dia tinggal yang hujung ni je. Yang hujung satu lagi ni, yang ini yang hujung ni. Jadi mula-mula kita kira luas semua sekali. Lepas tu kita tolak dengan sektor ini. Lepas tu kita tolak dengan segmen hujung dekat situ. Yang ini ni. Ataupun panggil term bearing. Segmen. Tolak dengan itu. Inilah dia. Ni tolak ini, tolak dengan ni. Okey. Ada cara nak buat ni. Ada cara yang ringkas lagi tak? Ni panjang ni. Luas segi 4 ni senang je lah. Luas segi 4. Kita buat ini L1, ini L2, ini L3. Okey, L1. L1 adalah sama dengan luas segi 4. Luas segi 4 ialah 6 darab 6. Okey, selesai. Dah dapat luas ini. Kemudian kita kira luas yang kedua. Luas yang kedua ialah bentuk sektor. Bentuk sektor yang ini. Okey, bentuk sektor tadi ialah setengah R kuasa 2 theta. Iaitu setengah R-nya ialah 6 kuasa 2. Theta-nya 60. Jadi 60 itu jangan terus ambil 60 darjah sebab ini formula yang ini dia kena dalam radian. Radian. Ini mesti dalam radian. Okey, jadi kena tukar. 60 darjah ini tukar dalam radian, darabkan dengan pi, bahagikan dengan 180. Okey, macam tu. Jadi tinggal lagi nak tekan kalkulator sajalah untuk L2 ni. Berapa nilai untuk L2? Siapa yang rajin tu tolong tekan kalkulator. Ada orang yang tolong kira kan? 18.85. Okey, 18.85 betul. Itu ialah luas 2. Okey, seterusnya kita kira pula luas yang ketiga. Luas yang ketiga L3. L3. L3 ialah ni, yang kecil ni. Okey. Yang kecil itu tadi, cara pengiraan dia macam mana? Yang besar tolak segitiga. Yang besar tolak segitiga. Luas yang besar tolak luas segitiga. Okey. Lagi sekali maksudnya dah tahu dah dekat sini luas yang besar ni samalah luas kat sini kan? Iaitu luas yang samalah dengan L2 ni. Betul tak? Betul. 18.85. Itu luas yang besar ni. Luas sektor sama saja. Dan kita kena cari luas segitiga. Tolak dengan luas segitiga iaitu setengah. Ini sebab sudut ni kita tahu. Kita guna rumus betul segitiga tu lah Setengah 6 darab dengan 6. 6 darab dengan 6 ialah 6 kuasa 2. Okey. Kemudian sudut kat tengah-tengah iaitu setengah AB sin C kan formula dia. Sin, boleh kerana sin dekat sini mesti dalam darjah. Jadi guna terus 60 darjah ni. Jadi kita dapat luas untuk yang ketiga. Dapat berapa luas yang ketiga ni? 36 bagi dengan 2. Okey. Sin 60. 18.85 tolak dengan ni dapat 15.59. Sama tak? Ada tolong kira tak? 15.59. Sama. Okey, kemudian kita tolakkan dengan kedua-duanya. Maka kita dapat jawapannya ialah 3.26. Okey. Jadi sekarang kita nak kira dia punya ni
luas kawasan berlorek. Okey, maka luas kawasan berlorek ialah luas segi empat iaitu L1 36, tolak dengan luas sektor ini 18.85, kemudian tolak luas yang kecil ni tadi iaitu 3.26. Kira 36 tolak 18.85, tolak lagi dengan 3.26. 13.88. 13.89. Okey, itulah dia luas kawasan berlorek yang di bahagian atas ni. Jadi macam tu. Kalau masa menjawab soalan, awak mesti ada rangka. Rangka macam mana kita nak selesaikan dia. Macam mana cara untuk kita dapatkan luas kawasan berlorek itu. Mesti ada idea. Yang mana biasanya bila kawasan berlorek itu dia mesti melibatkan tolak lah. Dia takkan jadi tambah. Kecuali ada satu kawasan lain kat luar ni. Itu baru jadi tambah. Tapi kalau kawasan yang sama, nak cari sebahagian daripadanya, mesti melibatkan tolak. Tolak kawasan yang mana tu kena tengoklah pada soalannya, pada rajah dia.